Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Qabla nabda, sebelum kita mula, kita sambung pada hadis dalam bab 36, bab nafaqah 'alal 'ayal, bab memberi nafkah kepada keluarga. An-nafaqah 'alal 'ayal, memberi nafkah kepada keluarga. Al-ayal, al-ayal maknanya ahlul bait, ahli keluarga. Baik, kita sebelum ni kita berhenti pada hadis Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada cerita pasal hadis Sauban, sahabat Nabi yang dijamin syurga. Wa huwa min ahlil bait, dan dia ni ahlil bait, Sauban ni. Sebab Nabi pernah panggil dia, Nabi tanya, Nabi kata dekat Sauban, panggil semua ahlul bait aku kumpul. Kata Sauban, ya Rasulullah, adakah aku ni termasuk ahlul bait engkau? Nabi kata, ya, engkau pun sekali. Maka Sauban ni diiktiraf sebagai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sauban bin Bujudud maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sambung hadis Ummi Salamah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, hadis 291, hadis 291 muka surat 243. Wa an Ummi Salamah, Ummi Salamah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir meninggal dunia. Ummi Salamah, beliau meninggal dunia antara tahun 63 ke 64 Hijrah. Para ulama menyebut Ummi Salamah ni dia wafat antara sekitar tahun 63 ke 64 Hijrah. Ummi Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Nama dia Hindun binti Abi Umayyah. Nama Ummi Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Qalat, katanya, Qultu ya Rasulullah, Qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim wa lastu bitarikatihim hakaza wa hakaza innama hum baniyah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, na'am, laki ajru ma anfaqti alaihim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ummi Salamah Hindun binti Abi Umayyah, beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah, adakah bagi aku pahala, adakah bagi aku pahala ke atas anak-anak Abu Salamah. Hindun binti Abi Umayyah ni, dia masa zaman awal-awal Islam, dia bernikah dengan Abu Salamah. Dia bernikah dengan Abu Salamah daripada anak. Jadi Abu Salamah ni wafat dalam peperangan Uhud. Dia wafat lepas peperangan Uhud, bukan dalam perang Uhud. Lepas perang Uhud dia cedera parah, dia wafat. Lepas dia wafat, maka Ummu Salamah bernikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia bernikah dengan Nabi, dia duk jaga anak-anak Abu Salamah ni. Maka dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah aku dapat pahala kalau aku duk bela anak-anak Abu Salamah ni? Walastu bitarikatihim, kerana aku tak mau nak biarkan mereka, aku tak sampai hati nak tinggalkan mereka. Hakaza wa hakaza, macam ni macam tu aku lepas mereka, aku tak sampai hati. Innama hum baniyah,
Karena mereka pun masih anak aku. Walaupun pada zaman Arab dulu, anak-anak ni sebenarnya duduk dengan bapa. Dia macam zaman sekarang ni kita pasal feminis. Kita undang-undang kita di feminis. Feminis macam mana? Dia isu negara demokrasi ni, dia mementingkan suara rakyat lah. Rakyat komplain, kerajaan kena buat sesuatu lah. Jadi dalam isu undang-undang Islam, undang-undang keluarga, anak ni Nabi SAW sebut al-walad lil firash. Al-walad lil firash. Anak itu milik kepada pemilik tilam, pemilik katil. Al-walad lil firash. Anak tu dimiliki oleh pemilik katil. Maknanya anak ni sebenarnya ikut bapa. Sebab tu dia bin bapa, binti bapa. Maslahat dia banyak, kata Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan. Kenapa anak ni bila berlaku perpisahan, perceraian, dia ikut bapa? Satu dari sudut mahram. Yang kedua dari sudut nafkah. Nafkah anak tu kalau dengan bapa, tanggungjawab bapa. Yang ketiga bila duduk dengan bapa dari sudut keselamatan. So semua ni berlaku pada zaman salaf. Bila zaman salaf, anak-anak berpisah, anak-anak berlaku apa-apa, dia akan ikut belah bapa. Dan kalau bapa mati, dia akan pergi kepada keluarga bapa. Suatu Nabi SAW bila wafatnya Abdullah, Nabi dijaga oleh Aminah. Sebab bapa dia wafat. Walaupun Nabi dijaga oleh Aminah, tetapi yang memberi biaya nafkah kepada Aminah dan Nabi SAW adalah keluarga bapa dia, Abdul Muttalib. Dan bila wafatnya Aminah, Nabi tak pergi belah mak, nenek Aminah ke, keluarga Aminah ke, adik-beradik Aminah ke. Bukan tak ada, ada dalam sejarah, ada. Tapi tidak, Nabi dibelah oleh keluarga bapa, iaitu Nabi dibelah oleh Abdul Muttalib. Dan bila matinya Abdul Muttalib, Nabi dipelihara oleh Abu Talib, bapa saudara dia, Abu Talib. Ini semua adalah menunjukkan bahawa dalam sejarah, dalam Islam, dalam amalan orang Arab, dia lebih kepada tanggungjawab tu, bebanan syarak tu pada bapa, ahlul rijal, keluarga lelaki. Sebab tu dari sudut faraid, adik-beradik lelaki yang dapat lebih, sebab mereka nak kena jaga nafkah budak-budak ni bila berlaku kematian. Kan, tu yang duk bergaduh lah ni dalam media sosial pasal geng-geng hibah, geng-geng takaful, geng-geng hibah dengan geng-geng faraid ni. Kan, mereka duk promote lah, mereka kata ambil faraid orang perempuan. Nanti kalau lelaki mati, harta rumah semua nak kena faraid dengan adik-beradik lelaki pun kan. Dan itu masalah pasal dia syariat Islam ni, dia tak main seketul-seketul. Dia ada package. Dia faraid lebih lelaki tu sebab package dengan nafkah tu pun jatuh atas pihak lelaki. Jadi kalau anak yatim ni, dia nak masuk sekolah ke apa, sepatutnya pakcik dia, datuk dia kena sara yang belah lelaki. Pasal mereka pun nanti kalau bab faraid, mereka dapat bahagian 1/6, 1/4. Jadi itu dari sudut syarak, dia main package. Suatu bila berlaku perceraian, bila berlaku perpisahan, budak-budak sepatutnya dia main duduk belah lelaki, belah bapak yang jaga. Tuan-tuan jangan salah faham, dia permainan bahasa ya. Bapak jaga permainan bahasa. Bapak jaga tu bukanlah bapak tu duk kendong anak, duk pergi goreng ikan, duk pergi bawa bubur atas belakang kan. Dia istilah bapak jaga tu makna kata bapak yang bertanggungjawab. Nampak tak? Dia itu syarak Islam ni cantik. Dikatakan bapak jaga tu masa bapak in charge. Habis tu sekali lagi siapa nak menyusu? Ya, mak tu akan pergi susu. Bapak tu nanti kena pandai nego dengan bekas isteri dia, pergi susukan anak dia. Berapa duit nak kena bayar kat bekas isteri, nafkah dan sebagainya. Itu cara dia. Tuan faham tak? Supaya hubungan tu tak putus. Jadi kalau berlaku perceraian, si A bercerai dengan si B, Ramli bercerai dengan Aminah, anak-anak pergi ke Ramli kena jaga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni jadikan orang lelaki ni, majoriti orang lelaki ni, dia tak ada dua benda. Majoriti lah, hak lelaki cacat tersekirah lah. Majoriti orang lelaki ni dia tak ada dua benda, iaitu yang pertama, dia tak ada emosi.
Dia tak ada emosional. Yang kedua, dia bukan jenis pendendam. Orang lelaki ni, majoriti. Jadi makna kata bila dia kena jaga anak-anak dia, tiba-tiba anak dia duk tarik baju dia, ayah nak susu. Maka bapa ni kena pergi cari susu kat anak dia. Secara mudah, kontak bekas isteri, minta tolong susukan anak mereka. Bekas isteri di mana? Dan dia berhak demand dalam bab fiqh, dia boleh berhak demand, dia boleh kata, okey, aku nak susukan anak, boleh dengan syarat bayar duit aku. Maka bekas lelaki ni kena bayar upah dekat bekas isteri untuk susukan anak mereka. Itu yang disebut dalam kitab fiqh tu, bahawa perempuan dia susukan anak dia, suami dia kena bayar dia. Bila berlaku perceraian, mana dia boleh dapat upah dari upah menyusu. Nampak tak? Sebab bekas lelaki yang kena jaga. Jadi itu masalah dia. Masyarakat kita dia tak faham. Dia nampak seketui-seketui. Dia nampak, oh, lelaki jaga anak-anak, habislah macam mana dia nak menyusu, macam mana dia nak ni. Sehari lelaki tu kontrol anak tu, lelaki tu tak bagi jumpa dengan mak. Tuan-tuan, itu orang perempuan punya perangai. Lelaki tak ada perangai tu. Lelaki ni kalau bekas isteri dia main tolong jaga, dia lagi happy. Orang perempuan terbalik. Orang perempuan, emosional orang perempuan, bila berlaku perceraian, dia dendam kat bekas lelaki dia. Bekas lelaki dia tak guna, bekas lelaki dia mengabaikan dia, bekas lelaki dia tak menghargai dia, berpisah dengan dia, dia dendam. Yang kedua, dia emosional. So dia takkan bagi anak dia pergi kat bekas lelaki dia, ataupun dia tak suka anak dia duduk dengan bekas lelaki dia. Kalau dia benci, anak dia kena benci juga. Itu masalah. Maka sebab itu bila anak duduk dengan pihak perempuan, dia jadi masalah banyak. Ini disebut oleh para ulama, antaranya Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bab fiqh usrah, fiqh kekeluargaan. Jadi ini masalah kita di negara kita ni. Kita banyak ikut suara ramai lah. Kita ikut demokrasi, kita ikut tuntutan pihak feminis dan sebagainya, sistem ini Islam dan sebagainya. Maka sebab tu bila di negara kita perceraian, anak automatik pergi kat mak. Dan bila anak automatik pergi kat mak ni, dia masalah banyak. Dia ada masalah banyak. Mak nak kahwin lagi susah. Sebab tu dalam Islam, bila anak pergi dekat mak dia akan tengok nak jaga anak. Aku bercerai dengan lelaki aku, susahlah aku nak kahwin lain. Kalau nak kahwin pun lelaki lain, lelaki baru kena terima anak tiri dia lah, kena terima. Dia jadi penghalang. Itu satu. Yang kedua, mak ni dia duk banyak utamakan emosi. Dia kata, aku anak-anak aku kena jaga dia lah. So jadi banyak orang perempuan, dia mental health dia, tekanan diri dia nak jaga anak, dia rasa beban tu dekat dia. Lepas tu dia duk komplain, bapak tak guna ni, bapak ni bercerai dengan aku jaga anak, bapak ni pergi mana, tak bayar nafkah lah, tak itu tak ini. Hang expect apa? Bagi orang lelaki pula, bila orang perempuan take care anak tu, dia akan habis. Lelaki ni tuan-tuan, dia ni masalah satu tak, fitrah lelaki. Masalah orang lelaki, because dia tak ada attachment dari sudut emosi. Orang lelaki ni tak ada attachment dari sudut emosi, dan orang lelaki ni dia tak ada simpan apa-apa. Lelaki ni ada depan mata dia, dia jaga. Tak ada depan mata dia, tak sarap lah. Tersarap lah. Itu fitrah lelaki. Majoriti lelaki macam tu. Maka sebab tu lelaki, bila anak tak ada depan mata dia, dia tak wincah anak tu, dia lepas tangan lah. Dia lepas tangan. Adalah lelaki yang baik, dia akan bayar nafkah bulan-bulan dekat bekas isteri dan sebagainya, dia pergi melawat anak, pergi menziarah anak. Tapi sebenarnya dia sebagai lelaki akan amat susah bagi dia buat benda tu. Sebab bila anak tak ada depan mata dia, dia akan tend untuk buat benda-benda yang dia fokus. Sebab lelaki ni dia fokus depan mata dia. Perempuan tak, perempuan Allah jadikan fitrah dia berbeza begitu. Dia ada attachment. Dia kawan dia yang dia tak jumpa 10 tahun pun dia duduk mesej lagi dalam grup. Orang lelaki jangan harap lah, tak peduli lah kan. So ini adalah fitrah lelaki dan fitrah perempuan yang berbeza. Sebab tu dari sudut syarak, dari sudut nafkah, dari sudut faraid, hukum faraid, dari sudut tanggungjawab dan sebagainya, kalau kita ikut syarak seketui-seketui, satu package tu selamat, dia cover semua. Tapi bila kita ambil syarak Islam ni, kita ambil mana yang berkenan je, dia jadi masalah. Macam kita nak kahwin lah, nak kahwin kita ikut syarak. Tapi masa nak tunang, masa berkenalan, masa nak cari jodoh, yang tu tak ikut syarak. Ataupun kita kahwin tak ikut syarak, kahwin macam apa kan, macam orang kafir lah. Sekarang duk siap lambung bunga kan. Kan perasan tak? Orang Islam sekarang kahwin dalam media sosial, dia duk ambil bunga lah, pengantin perempuan pegang bunga,
dia campak bunga kat belakang. Ni saya campak ni tak siapa nak sambut. Dia campak bunga ke belakang. Lagi orang lelaki ke orang perempuan kat belakang dia akan pergi sambut, berebut bunga tu. Itu kan amalan Kristian. Orang Islam dah mula buat. Orang Islam dah mula buat. Jadi bila kita ikut perkahwinan tak ikut syarak, tiba-tiba bila bergaduh lelaki bini, dandan cari ustaz, cari ustazah. Kan? Ini masalah. Bila kita tak ikut syarak, lepas tu kita nak penyelesaian ikut syarak, susahlah. Sebab agama ni dia package, dia main manhaj. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islam dalam secara kafah, secara satu sistem yang menyeluruh. Ini masalah kita. Jadi dalam kes Ummi Salamah ni, dia kahwin dengan Abu Salamah, mereka dapat anak. Jadi bila dapat anak, berlaku kematian. Berlaku kematian, Ummi Salamah jaga. Bila Nabi SAW kahwin dengan Ummi Salamah, anak-anak Abu Salamah ni masih di tangan Ummi Salamah, masih kat tangan dia, masih kat tangan dia. Jadi dia tanya Nabi, dia kata boleh tak dia minta izin Nabi, dia nak teruskan jaga anak-anak Abu Salamah ni. Dia tak nak lepas dekat adik-beradik dia, adik-beradik Abu Salamah. Sebab dia kata halli ajrun fi bani Abi Salamah. Tapi concern dia satu je. Bila dia dah masuk Islam, dia dah beriman dengan Nabi, dia dah kahwin dengan Nabi, concern dia satu je, iaitu kalau dia buat benda ni dapat pahala atau tidak. Maka sebab itu sahabat-sahabat kalau boleh garis dekat buku tu, kalau buku tuan-tuan lah, buku Mahat jangan garis kalau buku tuan-tuan garis dekat halli ajrun, adakah bagi aku pahala. Kenapa? Kerana ini menunjukkan satu mentaliti para sahabat Nabi. Mereka ni nak buat apa pun fikir ada pahala tak. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bila bergaduh laki bini tu nak berebut anak tu, cuba tanya ada pahala tak. Ada pahala tak dekat situ. Sebab tu para sahabat Nabi macam Ummi Salamah pun, dia nak bela anak dia dengan Abu Salamah, tapi dia dah kahwin dengan Nabi, dia dah kahwin dengan Nabi. So jadi kalau dia bela anak dia, dia dapat pahala tak? Ataupun dia kena serahkan anak dia pada keluarga Abu Salamah, biar mereka jaga. Tapi persoalan dia apa pun halli ajrun, aku dapat pahala atau tidak. Itu fokus dia. Maksud halli ajrun ni ada dua. Satu, dia dapat pahala. Yang kedua, benda tu betul. Kalau benda tu tak betul, tak dapat pahala. Faham tak tuan-tuan? Benda tu dapat pahala tu maknanya benda tu betul, tindakan tu betul. Kalau benda tu tak dapat pahala, maka tindakan tu tak betul. Jadi dia kata halli ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim. Adakah aku dapat pahala pada anak-anak Abu Salamah kalau aku yang menafkahi mereka, aku yang take charge. Itu maksud aku memberi nafkah ke atas mereka, aku bertanggungjawab menjaga mereka. Maknanya bukan keluarga lelaki Abu Salamah, aku yang jaga. Tapi soalan aku, halli ajrun, dapat pahala atau tidak? Itu. Walastu bitarikatihim. Lepas tu dia bagi explanation dekat Nabi. Dia bagi penerangan, dia kata walastu bitarikatihim, kerana aku tak sampai hati tinggal mereka. Aku tak sampai hati lepaskan mereka kepada keluarga-keluarga sebelah laki Abu Salamah. Hakaza wa hakaza, lepas mereka pergi sana sini. Innama hum baniya, kerana mereka masih anak aku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am laki ajrun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ya, boleh belah. Nabi kata, Nabi bagi na'am, bagi kamu pahala. Ma anfaqti alaihim, selama mana engkau memberi nafkah kepada mereka, engkau bertanggungjawab atas mereka, engkau dapat pahala. Dan Nabi SAW, benda dapat pahala ni Nabi bagi. Nabi bagi. Dapat pahala tu mana boleh buat. Hadis muttafaqun alaih. Maka Abi Salamah ni bila dia wafat, dia ada adik-beradik dia, ada keluarga kabilah dia, tapi dia pun tak jaga anak dia. Ummi Salamah yang jaga.
Dan Ummi Salamah macam mana dia boleh jaga anak dia? Sebab Nabi bukan bagi nafkah dekat dia beratus-ratus dinar ke dirham ke? Kan? Baru ni ada orang duk sibuk dalam Facebook, mereka duk dalam media sosial, dia kata laki kena bagi duit kat isteri setiap bulan. Tuan-tuan, nafkah ni buka dalam 4 mazhab pun duit tak termasuk. Duit bukan termasuk dalam nafkah. Syarat nafkah ni 3. 1, tempat tinggal. Tempat tinggal dipanggil rufuf. Tempat tinggal ni syarat dia rufuf. Rufuf tu kita dah bayar, kita dah bincang. Tempat yang ada bumbung. Tingkap tak disyaratkan. Dia ada rufuf, ada bumbung, boleh lindung dari hujan dan panas. Rufuf, ada bumbung-bumbung. Dia kena ada bumbung, betul ya? Rufuf ni jamak, dia ada bumbung-bumbung dia. Oh, bahasa Inggeris roof. Dia ambil daripada bahasa Arab kan? Inggeris banyak ambil daripada bahasa Arab. Contoh kita sebut dulu apa, magazine kan, dia ambil daripada magazine. Kafe daripada kahfi. Apa lagi? Banyak dia ambil. Kopi daripada qahwah. Banyaklah Inggeris ambil daripada bahasa Arab kan? Dia tak pelik lah. Perkataan yang masyhur, ada satu kamus, bukan ensiklopedia, dia senaraikan perkataan Inggeris yang dipinjam daripada bahasa Arab. Antaranya hadiah Nobel, Nobel Prize daripada bahasa Arab, Nabilun, Nabil, mulia. Nabil. Kalau perempuan Nabilah kan, Nabilah perempuan, Nabil lelaki. So Nabil ni mulia, dia ambil daripada perkataan Nabil ni jadi Nobel. Nobel, Nobel Prize. Nobel tu hadiah, hadiah istimewa. So banyak orang putih ambil daripada bahasa Arab. Jadi tak usah duk belagak dengan orang putih. Orang putih pun tiba bahasa Arab kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, jadi kalau kita sebut dari sudut dia bumbung ni, bumbung yang ada lindung daripada hujan dan panas. Itu syarat dia. Yang pertama adalah nafkah, tempat tinggal. Dan syarat dia ada saddun, ada dinding yang menutup aurat perempuan. So syarat dia tu ya. Yang pertama nafkah, tempat tinggal. Tempat tinggal minimum ada bumbung, ada dinding. Tingkap tak termasuk. Tingkap tak termasuk. Panas. Bobo kipas bobo aircon. Itu satu. Yang kedua, syarat dia ialah kiswatun, pakaian. Ada pakaian tutup aurat dia. Jadi nafkah ni apa dia? 3. Tempat tinggal, pakaian, ta'am, makan. Itu nafkah. Duit tak termasuk, bulan-bulan cash tak termasuk. E-wallet lagi lah kan, Shopee ke, kredit Shopee tak termasuk. Tak ada. So makna kata dari sudut nafkah, 3 yang disyaratkan, iaitu yang pertama ialah tempat tinggal, pakaian dan makanan. Itu. Duit tak termasuk. Maka katanya bila disebut hari ini suami kena bagi duit kat isteri dan sebagainya, ini antara bid'ah benda barulah. Dan adakah kita setuju? Kita setuju. Bagus. Kalau suami tak terbeban, suami kaya dah bagi duit kat isteri, bagi je lah. Bagus lah. Tak ada masalah apa. Cuma kita tak suka budaya memaksa suami dengan benda-benda yang di luar kemampuan dia. Itu kita tak suka. Dan paling buruk perangai dalam media sosial ni, bila dia tengok orang lelaki lain buat apa kat isteri dia kan, banyaklah duk cerita, duk sweet-sweet kan, geng-geng yang duk kongsi benda-benda sawit-sawit ni kan. Lelaki ni beli hadiah kat isteri dia, beli kereta, beli barang rantai ke apa-apa tu, lepas tu dia tag suami dia. Ini perangai buruk. Dia duk tag suami dia, tengok abang, dia tag nama lelaki dia kat situ kan, suruh lelaki dia tengok. Ini satu akhlak yang buruk bagi para wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul. Saya nak cerita kat tuan-tuan dalam kitab-kitab salaf, bagaimana akhlak wanita-wanita di zaman salaf. Ada seorang muslimah di zaman salaf. Dia adalah anak orang yang kaya. Bapa dia memiliki ladang gandum. Bapa dia ada ladang gandum dan bapa dia ada banyak ternakan, unta dan juga kambing. Tuan-tuan kena faham, dalam zaman orang Arab, kalau ada 2 benda ni memang bapa kaya lah. Gandum dengan unta.
Unta ni adalah binatang yang mahal. Dia bukan binatang murah, mahal. Unta. Siapa yang ada unta tu kira kaya lah. Unta tu kalau zaman sekarang, kalau unta lekeh lah, unta bakar cabuk lah. Sekok mau 12,000. Itu hak cabuk. Itu belum unta yang racing lagi. Unta yang raja-raja Saudi duduk tanding, duduk racing tu. Itu unta tu harga satu ekor 2 juta, 5 juta. Dia punya bakar dia. Dia macam kuda lah kan. Kuda kan ada bakar dia. Bakar hak gila ni, mahal ni, memang sangat mahal. Ada yang paling mahal kuda 12 juta. Dia ada nama dia. Apa nama atas kuda tu? Unta tu. Dia memang unta yang daripada lumba. Jadi unta ni paling bakar cabuk pun 12,000 dinar. 12,000 ringgit Malaysia lah atau lebih. Jadi kita nak sebut kata ada satu perempuan ni, dia bapak dia adalah saudagar unta, kaya, banyak unta dan pemilik ladang gandum. Bapak dia nikahkan anak perempuan dia dengan seorang lelaki penuntut ilmu. Lelaki yang sederhana, susahlah. Dan dia kahwin dengan lelaki ni sekian lama, beberapa waktu. Yang mana lelaki ni disebabkan dia susah dan dia sibuk dengan ilmu, dia tak mampu nak bagi makan kepada isteri dia makanan yang lazat, dan dia tak mampu nak bagi isteri dia makan daging atau makan roti daripada bur, gandum yang baik. Gandum ni dia ada level tuan-tuan. Dia ada roti gandum ni, dia ada banyak mustawa, ada level. Yang paling mahal bur lah. Bur ni roti gandum yang kalau tuan-tuan kepak tu, dia lembut, dia padat, dan dia rasa macam tuan-tuan koyak roti yang mahal lah. Kalau tuan-tuan nak tahu, dia macam dulu kalau roti, pernah tahu tak restoran Taza, restoran ayam Taza hak dulu kan, sebelum masa zaman awal-awal KFC pun ada nama restoran Arab Taza kan. Roti dia macam tu, lembut roti dia. Roti bukan roti yang kedai Arab hak murah lah ni, roti mahal. Itu dipanggil bur. Gandum dia sangat kualiti, lembut. Dan gandum yang paling lekeh, paling bawah lah, nama dia syair ni kalau kepak roti tu bunyi kerak, keras nak mampu. Macam kayu. Itulah gandum yang roti yang orang Arab Mesir duk beli tu. Hak 2 rial hak roti murah tu. Roti keras. Tuan-tuan kalau nak rasa makan syair ni, senang je. Tuan-tuan masuk penjara Arab, confirm dapat makan. Sebab dia paling murah lah. Kalau tuan-tuan gigit roti tu, kalau dia bakar keras tu, tuan-tuan gigit, sebab dia akan bagi dia keras untuk dia tahan lama. Tuan-tuan gigit tu, patah gigi lah. Dia biasanya cara nak makan dia rendam dalam ayak, rendam dalam syai. Kan ada ayak teh tu, roti tu tuan-tuan rendam dalam syai tu, dalam teh, nanti dia lembut lah. Lembut baru gigit makan. Itu syair. Dan Nabi SAW makan roti gandum syair. Nabi makan hak murah. Balik pada cerita tadi, so lelaki ni dia tak mampu nak beli roti yang mahal kat isteri dia, dan dia tak mampu nak bagi isteri dia makan daging. So selama kahwin bertahun-tahun, dia hanya mampu beli kacang kat isteri dia. Makan kacang dal. Macam kacang dal. Jadi satu hari bila isteri dia balik rumah, dah berapa tahun kahwin, isteri dia balik kampung halaman dia, ziarah mak ayah dia yang kaya-kaya ni. Sampai di rumah, alangkah menariknya tuan-tuan, apabila perempuan ni dia tak makan daging yang mak ayah dia masak, dia tak makan roti. Dia kata apa dekat mak ayah dia? Dia kata, saya ni sejak kahwin ni dah tak mau dah makan daging roti ni, dah tak selera dah. Saya teringin nak makan kacang. Dekat rumah mak ayah dia cari kacang dal, dan dia makan kacang tu. Dan bila suami ni datang nak ambil isteri dia balik, mak ayah perempuan ni peluk laki dia, ucap terima kasih sebab jaga anak dia dengan baik dan bagi makan sedap-sedap sampai dia dah bosan makan daging dengan roti. Tu dia pun kata, baguslah hang jaga anak perempuan kami
Sampai dia balik ni dia tak mau makan daging lah, dia tak mau makan roti. Dia kata dia dah bosan. Dia duk cari kacang, dia teringin makan kacang lah. Kami pun puas hati lah. Kami duk risau takut hang miskin. Suami ni menangis tuan, menangis. Rupa-rupanya isteri dia nak jaga nama baik laki dia. Isteri ni nak jaga nama baik laki dia supaya orang tak tahu kata suami dia susah. Dan isteri ni nak jaga nama baik laki dia supaya jangan dia kembali ke tagih daging. Sebab tu bila dia balik rumah mak bapak dia, walaupun mak bapak dia hidang daging dengan roti, dia tak berani makan sebab laki dia tak mampu. Walaupun itu makanan daripada family bapak dia, tapi dia tak mau makan sebab kalau dia makan sekali lagi takut dia teringin bila duduk dengan laki dia, dan dia tahu laki dia tak mampu. Maka sebab itu dia mengekalkan diet kacang. Sebab yang tu laki dia mampu bagi makan. Jadi bila dia duduk dengan suami dia bagi makan kacang dal. Jadi bila dia balik rumah mak bapak dia nak makan benda yang sama supaya dia tak teringin makanan lain. Ini wanita yang salihah tuan-tuan. Boleh jumpa macam ni? Tak jumpa tuan. Ini kalau balik rumah jumpa mak bapak, ayah, mak, laki tak guna makan kacang Satu lagi kisah yang disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis daripada Asma binti Abi Bakar. Hadis yang sangat menarik tuan-tuan. Peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abdullah atau Uthman bin Abi Quhafah atau Abu Bakar. Peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni ulama berbeza pendapat nama asal dia. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Ada yang kata nama dia Abdullah bin Abi Quhafah, ada yang kata nama dia Abdul Ka'bah bin Abi Quhafah, ada yang kata nama asal dia Uthman. Nama Abu Bakar ni ada yang kata nama dia Uthman bin Abi Quhafah. Wallahu alam. Bab nama ni, nama sahabat ni ulama berbeza pendapat ni, susah nak tahqiq yang mana satu. Yang kita masyhur Abi Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masa dia berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Bukhari mereka berhijrah waktu tengah hari. Dalam riwayat yang kita duk tersebar, hijrah berlaku waktu malam. Yang Nabi tabak surah Yasin kan, Nabi baca surah Yasin, tabak pasyak. Kisah tu palsu, tak sahih. Yang riwayat yang sabit dalam hadis, Nabi berhijrah waktu tengah hari. Orang Arab tidur tengah hari sebab dia panas. Nabi keluar tengah hari. Tuan-tuan, bila Abu Bakar berhijrah, dia keluar dengan Nabi, dia bawa semua makanan, dia bawa semua duit. Rumah dia kosong, dia tak tinggal apa. Maka Abi Quhafah ni bapa Abu Bakar. Bapa Abu Bakar masa tu dia belum masuk Islam. Dia mai rumah Abu Bakar, mai periksa rumah anak dia. Lalu dia kata kat anak cucu dia kata, kesian kamu semua diabaikan oleh Abu Bakar demi Islam. Sampai hati Abu Bakar ni keluar hijrah dengan Muhammad, tinggalkan kamu. Menariknya tuan-tuan, Asma binti Abi Bakar ni dia nak jaga nama baik bapak dia dan nama baik Nabi. Sedangkan dalam hadis umur dia bintu Asyarah. Bintu Asyarah ni umur dia lebih kurang dalam 10 tahun. Apa dia buat Asma ni? Dia pergi ambil batu, dia bubuh batu dalam bekas, dalam kantung, dalam satu kantung. Dia ambil batu, dia bubuh batu dalam kantung supaya batu tu padat dalam kantung tu. Goncang-goncang bunyi lah, bunyi batu-batu belaga. Lalu dia kata dekat datuk dia, Abi Quhafah ni, dia kata tak betul. Abu Bakar berhijrah dengan Muhammad, meninggalkan banyak duit dekat kami, meninggalkan dirham dan dinar dekat kami. Ni bunyi dia goncang. Sebab Abi Quhafah ni bapa Abu Bakar, dia buta mata dia buta, dia tak nampak. So dia dengar Jadi bila cucu dia Asma ni
nak membela nama baik Abu Bakar. Dia kata tak betul, Abu Bakar tak tinggalkan kami selai sepinggang. Abu Bakar meninggalkan kami dengan duit banyak. Dia ambil batu bubuh dalam bekas, dia goncang dekat Abi Quhafah, bagi dengar ada bunyi duit. Abi Quhafah pun bila dengar, dia kata lega, kalau macam tu ada duit banyak, okey lah. Kata Asma binti Abu Bakar, wallahi ma taraka Abu Bakrin, demi Allah Abu Bakar tak tinggalkan apa pun kat kami, illa Allah wa rasulih, kecuali Allah dan Rasul sahaja. So Abu Bakar tak tinggal apa dekat anak, isteri dia, keluarga dia tak tinggal apa. Dia bawa semua untuk Nabi dengan hijrah. Bagaimana wanita yang salihah seperti Asma binti Abi Bakar menjaga nama baik keluarga dia. Dalam keadaan dia bintu Asyarah, dia anak perempuan 10 tahun. Kita anak perempuan 10 tahun, bapak pergi mana? Bapak pergi mengaji. Habis siapa jaga? Tak ada siapa, bapak tak guna. Tuan-tuan, inilah cara kita mendidik anak-anak, menjaga maruah keluarga. Saya tuan-tuan, pengalaman duduk di negara Arab, bila kita tanya budak-budak ni, mereka jaga maruah cukup bagus. Kita tanya budak-budak Arab kan, mak hang nama apa? Mereka tak bagi tahu, bagi mereka aib. Nama keluarga adik-beradik perempuan mereka mereka jaga. Jangan haraplah nak mengurat kakak dia, tanya kakak nama apa, dia takkan bagi tahu. Dia akan jawab balik, malak, apa hai hang? Malak, apa hai kau? Nak tanya nama kakak aku. Tuan-tuan ni, orang Arab menjaga aib. Kita akan tanya, kakak hang nama apa? Kakak saya ni nombor Facebook dia, nombor telefon dia boleh bagi. Sila-sila gambar kakak keluarga kita pun kita tak jaga aib. Kita bagi gambar dan sebagainya. Ini tuan-tuan, dia tak jaga ni aurat. Tak ada ghirah dalam keluarga kita. Baik, jadi balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis yang panjang, hadis ini panjang tapi diringkaskan. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu fi hadisihi tawil allazi qaddamnahu fi awal kitab. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam hadis yang panjang yang kami telah sebut dalam awal kitab, fi babin niyah, pada bab niat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Sa'ad, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atika, muttafaqun alaih. Hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam hadis yang panjang yang telah disebut oleh pengarang, oleh Imam Nawawi dalam kitab yang awal pada bab niat, bahawa Rasulullah bersabda kepada Sa'ad, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabghi biha wajha Allah, apabila kamu memberikan nafkah mencari keredaan Allah, illa ujirta biha, melainkan kamu akan mendapat pahala dari Allah, hatta ma taj'alu fi imra'atika, sehingga apa yang kamu beri kepada isteri kamu, kamu dapat pahala kerana bagi nafkah. Jadi dalam hadis ni, orang yang memberi nafkah kepada isteri dia dapat 3 pahala. 1 pahala niat, kalau dia niatlah untuk Allah. Yang kedua, dia dapat pahala sebab menunaikan kewajipan. 2. Yang ketiga, dia dapat pahala sedekah. Pahala yang ketiga. So siapa-siapa bagi nafkah pada ahli keluarga dia, dia dapat 3 pahala. Pahala niat, pahala nafkah, tunaikan kewajipan, dan yang ketiga pahala sedekah. Pahala sedekah. Dan nafkah ni tuan-tuan, termasuklah kita memberikan apa sahaja yang diperlukan oleh anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita, atau suami kita. Bolehkah isteri bagi nafkah dekat suami? Boleh, tak ada masalah. Nafkah ni apa yang kita belanja pada ahli keluarga, itu nafkah.
Habis kalau isteri bagi kat suami, yang itu pun dikira pahala. Adakah itu tanggungjawab isteri? Bukan tanggungjawab suami. Tapi kalau isteri kaya, dia nak bagi kat suami, dia dapat pahala. Kalau kita nak bicara dari sudut pahala, dari sudut pahala, orang perempuan dia banyak duit, dia kerja tinggi, dia nak bagi duit ke lelaki dia, dia dapat pahala. Tapi dari sudut adil tak adil, itu tak cerita lain lah. Kan? Dia sebenarnya kita kayu ukur kita apa? Kalau kayu ukur pahala, tuan-tuan, tak bergaduh lelaki bini. Tak bergaduh lelaki bini. Anak menangis pukul 3 pagi, nak susu, lelaki pun bangkit, gonyong-gonyong mata. Abang nak pergi mana? Nak susukan anak. Pasal apa? Pahala. Kan? Isteri pun bangkit, lelaki pun bangkit. Kita berlumba siapa dulu. Sebab nak pahala. Sampai-sampai lelaki sampai dulu, lelaki pun terlupa, aku tak boleh menyusu. Tapi dia punya niat nak bangun tu pahala. So kalaulah kita ni kahwin, kita nak cari pahala daripada Allah, tak bergaduh lelaki bini. Dia kalau kita bergaduh pasal bukan sebab pahala, sebab kita kahwin sebab seronok, tuan, tu naya. Seronok tu dia subjektif, dia habis sat lah. Dia habis use, macam kredit top up lah. Kalau tuan-tuan pakai prepaid lah, pakai line tak boleh buat apa lah. Kalau tuan-tuan pakai prepaid kan, kredit habis sama dengan kahwin sebab seronok. 3 tahun kahwin, seronok tu dah habis. Sebab dia main tanggungjawab tak seronok. Dia main ujian tak seronok. Dia main dugaan tak seronok. So tak habislah. Kredit kebahagiaan, kredit keseronokan dah digunakan. Maka sebab itu, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita bernikah sebab nak cari pahala, pahala memang cantik, pahala banyak, peluang-peluang nak buat pahala. Suami balik kerja, isteri sediakan air TO. Sebab apa? Bukan sebab dia kata, amboi bagi air teh pasal apa? Saya sayang. Bukan, sebab pahala. Sebab pahala. Isteri masuk bilik air, keluar bilik air, suami sediakan kain tuala, baju, stokin, kain semua, tudung semua suami siap. Pasal apa ni? Sebab pahala. Siap gosok sekali, pahala. Itu 1 dalam 1 juta tu. Pahala. Isteri dengan suami masuk bilik, tiba-tiba tilam cadar tegang. Siapa susun ni? Rupanya anak-anak susun. Pasal apa? Sebab pahala. Kalau kita berjaya mendidik keluarga kita untuk mencari pahala, tak bergaduh, kan? Tapi bila dia main media sosial ni, problem sungguhlah media sosial ni. Pasal apa media sosial ni problem? Kita, tuan-tuan, kita selalu bahagia. Yang duk mencuri kebahagiaan kita ialah perbandingan, comparison. Isteri saya, dia duk ingat dia paling bahagia dah dalam dunia ni, kan? Dia duk ingat dia lah paling bahagia dalam dunia ni. Tiba-tiba ada Facebook, rupanya ada orang lain lagi bahagia. Aduh, kacau. Ini masalah, tuan-tuan. Pasal ada Facebook ni, bila ada Instagram, ada Facebook, semua orang pakai nak tunjuk sawit masing-masing, kan? Nak tunjuk siapa lagi manis. Kadang-kadang kita tengok tu dia naik darah kita tu, kecil manis tu. Pasal apa, tuan-tuan? Kita akan bahagia, isteri kita bahagia, anak-anak kita bahagia, sehingga kita mula membandingkan apa nikmat yang kita ada dengan orang lain. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Kahfi yang kita duk baca setiap minggu, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala ta'du aynaka anhum, jangan mata kamu, pandangan kamu ni tertarik dengan apa yang ada pada orang lain. Turidu zinatal hayatid dunya, sebab semata-mata kamu teringin kesedapan dan keseronokan dunia. Itu masalah kita. Sebab tu Allah dah pesan dalam Al-Quran, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta.
Allah kata wala tuti', jangan kamu taat, patuh orang yang kami lalaikan daripada mengingati kami. Tuan-tuan, kita bila duk tengok orang pergi cuti, orang pergi melancong, orang pergi beli barang tu, beli harta itu ini, duk tayang kat media sosial, habis kita punya ikhlas pun habis. Baru duk baca tir kat lelaki ni, nak baca tir nak bagi kat suami, tengok-tengok dalam tu suami balik rumah buat surprise kat isteri dia, beli kereta, beli rumah, beli itu ini. Tir yang manis dia jadi masam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita duk banding nikmat, tertipu dengan kehidupan dunia orang lain. Itu masalah. Memang ini masalah fitrah. Tapi kalau kita tak bagi orang, keluarga kita buka internet pun susah juga. Itulah masalah dia. Cabaran akhir zaman ni susah. Anak-anak lagi lah. Kan, anak-anak ni mudah ikut. Saya risau betul anak-anak sekarang ni, apa? Mereka duk main lato-lato. Ketak-ketuk. Ya Allah, mudah betul ya. Syaitan atau pengaruh media sosial. Lepas satu viral, ikut. Lepas tu viral, ikut. Bahaya tuan. Baik, jadi hadis yang seterusnya, hadis yang akhir. Sebelum kita balik, hadis daripada Abi Mas'ud Al-Badri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza anfaqa rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqatun." Hadis daripada Abi Mas'ud Al-Badri. Abu Mas'ud Al-Badri ni dia bukan pergi perang Badar. Abi Mas'ud Al-Badri, sahabat Nabi ni, dapat gelaran Al-Badri sebab dia duduk dekat Badar. Rumah dia dekat kawasan Badar. Dia berasal dari daerah perkampungan yang hampir dengan Badar. Jadi orang panggil dia Abu Mas'ud Al-Badri. Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza anfaqa rajulu ala ahlihi", apabila seseorang itu memberikan nafkah kepada keluarganya, nafaqatan, sesuatu nafkah, yahtasibuha, yang dia bagi dengan harapan dapat pahala dari Allah, fahiya lahu sadaqatun, bagi dia nafkah yang dia belanjakan itu dapat sedekah, dapat pahala sedekah. Baik tuan-tuan, bila kita bagi nafkah ke ahli keluarga dapat pahala sedekah. Apa maksud Nabi? Maksud Nabi, kalau semua orang duk jaga kebajikan keluarga dia, maka masyarakat kita aman. Tuan-tuan tahu tak kenapa banyak bisnes dipanggil gig ekonomi? Gig ekonomi ni berkembang. Kedai mamak kenapa banyak laris untung dan sebagainya? Sebab orang duk lepak, duk buang masa. Tuan-tuan tengok kafe-kafe macam apa, Starbucks, jual kopi mahal dan sebagainya. Sedangkan duit itu kalau digunakan kepada keluarga dan anak-anak, maka itu akan lebih baik. Saya heran orang yang boleh lepak Starbucks, beli duit, beli kopi harga RM14, RM20, sedangkan anak isteri dia dekat rumah makan makanan yang tak berkhasiat. Duit tu boleh guna beli buah ke anak-anak. Budak-budak kecil kita tengok sekarang dalam kajian indeks pemakanan di sekolah-sekolah, kanak-kanak banyak yang kurang berat badan sebab pemakanan yang tak sihat. Kalau mak bapak boleh beli isap rokok, kan ada mak bapak yang isap rokok, ya, itu saya tak boleh faham. Isap rokok sampai habis duit. Duit tu boleh guna untuk beli biskut kat anak-anak, biskut gandum yang bagus, Vitamil ke, boleh beli roti, boleh beli buah-buahan yang buah-buahan tempatan ni masih murah lagi lah, kecuali buah durian. Durian tu tak tolak tepi lah. Durian ni memang tak usah mimpi lah harga turun. Durian Musang King memang lah, sebab sekarang ni Cina mereka tengah gila nak makan durian Musang King, dan pasaran kita tak cukup. Tuan-tuan bayangkan, rakyat Cina bukan sikit. Ada satu kawasan di Guangzhou, penduduk dia 600 juta, dan mereka sangat gilakan durian. So bayangkan mereka nak import durian daripada kita. Sebab tu kerajaan akan buka ladang-ladang durian nak support permintaan dari China ni. Memang itu bisnes yang menguntungkan. Mereka kata 5 pokok durian Musang King, tuan-tuan, ada 5 pokok durian Musang King, pendapatan setahun 80,000. Ini kiraan kasar. Lebih lagi untung. Paling minima tuan-tuan boleh dapat, kalau 5 pokok durian Musang King boleh dapat 80,000.
setahun. Memang untung lah. Itu kalau 5 pokok, habis lepas tebang balak tu kan, lepas tebang balak tanam musangking tu berapa banyak dapat tu. So tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, jadi kita kena letak prioriti, aulawiyat pada anak-anak kita. Siapa yang ada duit lebih daripada dia isap rokok, daripada dia pergi minum TO kat kedai mamak, fikir anak aku nak buah, beli buah kat anak, beli sayur kat anak, beli makanan khasiat dekat anak, dapat pahala sedekah. Wa'an Abdullah bin Amri bin Al-As, daripada Abdullah bin Amru bin Al-As, sahabat Nabi yang meninggal pada tahun 64 Hijrah. Abdullah bin Amru bin Al-As yang disebut oleh Nabi sebagai lelaki saleh. Nabi panggil dia ni sebagai lelaki saleh. Bapa dia Amru bin Al-As, sahabat Nabi, tapi dia ni masuk Islam lebih awal dari bapa dia. Dia masuk Islam lagi awal. Abdullah bin Amru bin Al-As, anak yang saleh dan lelaki yang saleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bi mar'i isman an yudayyi'a man yaqutu. Hadis riwayat Abi Daud, kata Nabi, kafa bi mar'i isman, sudah cukup dianggap berdosa bagi seseorang an yudayyi'a man yaqutu, untuk dia mengabaikan orang yang sepatutnya dia bagi makan. Orang yang kena bagi makan kat keluarga dia, tiba-tiba ada orang yang dia tak bagi makan, dia abaikan anak dia, isteri dia tak cukup makan, maka dia berdosa. Maka sebab tu tuan-tuan, dia jadi budaya di tanah Arab. Ini luar konteks sikit lah, konteks hadis. Dia jadi budaya dekat tanah Arab. Perempuan bila kahwin expected gemuk, maknanya laki bagi makan cukup. Orang Arab ni kalau kahwin isteri kurih, maknanya tak bagus, maknanya suami tak bagi makan cukup. Dia tak tahu isteri dia duk tibai jamu, kena bagi kurih. Duk diet, duk pakai bengkung lah, intermediate fasting lah, kan, apa, intermittent fasting, macam-macam lah. Tapi kalau di tanah Arab, mereka nak bagi isteri gemuk, itu tanda suami dia bagi makan cukup. Macam tu tuan-tuan. Jadi sebab tu kita kata kafa bi mar'i isman, cukuplah seorang lelaki itu berdosa kalau mengabaikan orang yang menjadi tanggungjawab dia untuk makan, dia tak bagi makan. Jadi para ulama sebut berapa kali makan? Minima 2 kali sehari. Minima 2 kali sehari, pagi dan petang. Pagi dan petang. Adapun orang yang fakir, kalau dia mampu bagi makan sehari sekali, maka itu tidak berdosa. Tapi minima 2 kali sehari, pagi petang. Kalau tak mampu juga sehari sekali, maka itu tidak berdosa. Dah buat macam mana miskin. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, termasuk mengabaikan tanggungjawab bagi makan orang yang berada di bawah tanggungan, tidak bagi makan yang berkhasiat. Jadi anak-anak kita bagi makan elok-elok lah. Beli lauk, cari yang elok-elok. Kadang-kadang bukan sebab mahal tuan-tuan, kita kena pandai pilih. Kalau kita lauk mahal, kita boleh cari pilihan yang banyak di negara kita ni. Macam kaki ayam. Kaki ayam ni murah tuan-tuan, tapi orang tak pandai, orang tak beli, orang tak makan, dia geli nak makan kaki ayam. Sebenarnya kalau di Indonesia, mereka ada buat sup kaki ayam, dan dia ada khasiat yang bagus, sup kaki ayam. Jadi boleh belilah, murah sup kaki ayam. Saya kalau makan sup kaki ayam ni, saya geli sebab kuku panjang. Saya potong kuku dulu. Saya ambil pemotong kuku tu, saya potong sikit-sikit tu. Potong toy. Saya potong toy tu, saya rasa macam ganas sangat. Saya hati lembut sikit. Saya kuku kaki ayam tu saya akan potong satu-satu. Potong ketak, dia jadi seronok. Potong ketak, saya potong kuku dia, baru saya masak lah. Itu potong kaki terus kan, rugi lah.
Hujung-hujung tak apa pakai pemotong kuku boleh. Ketik kuku. Nampak macam tamadun sikit lah. Ya. Ada kuku lagi. Tak apalah, yang tu okey lah tu. Dia macam bila pakai pemotong kuku tu dia lebih madani. Lebih madani sikit. Modern. Okey. Banyak pilihan lagi lauk yang murah. Saya rasa antara yang banyak memberi rezeki kat saya dengan izin Allah, yang banyak bagi manfaat, saya berkawan dengan orang Indonesia. Kita tuan-tuan kena kawan dengan orang Indonesia sebab mereka ni lagi banyak pengalaman hidup. Sebab mereka hidup susah, pengalaman hidup mereka sangat kaya. Orang Melayu ni kita hidup senang. Orang Malaysia ni kita ni macam ayam bandar. Kita gemuk-gemuk. Mereka ayam kampung. Mereka macam ayam kampung. Ayam laga, ayam kampung. Mereka memang tough. Saya duduk kawan dengan orang Indonesia dekat Yaman tu, dekat Arab Saudi, dekat Yaman. Mereka boleh hidup dengan belanja yang sikit. Mereka tahu dekat mana restoran murah, kat mana kedai murah, macam mana cara nak beli lauk murah. Orang Melayu dah, orang Melayu. Sebab tu orang buat lawak dekat Mesir. Di Mesir misalnya, kalau naik mesyuar, naik teksi, kalau orang Malaysia tanya panggil teksi, taksi mesyuar, tanya berapa duit jarak perjalanan, 100 rial. Orang Malaysia bayar selalu. Orang Indon tak, berapa? 100 rial. Malfi mi'ah rial. Dia kata kam 10 rial, minta 10 rial. Tak boleh, mahal, murah sangat. 20 rial, tak boleh, murah sangat. 25 rial, tak boleh, murah. 27 rial. Boleh lah 27 rial. Orang Malaysia 100 rial. Orang Indon 27 rial. Sebab mereka pandai menawar, pandai tawar menawar. Jadi duk berkawan dengan mereka ni memang untung banyak. Macam saya belajar masak. Macam contoh tuan-tuan, kita kalau kita pergi kedai daging kan, mereka sembelih lembu, tak ramai orang makan kepala lembu. Kepala lembu tu murah, tak mahal. Beli kepala lembu tu kita banyak isi dekat kepala tu, ataupun lidah dia, tengkuk dia. Bahagian yang orang tak makan kita pergi ambil, kita masak, dapat khasiat yang sama. So itu saya rasa sebenarnya kita kena fokus bagi makanan yang berkhasiat pada keluarga kita, dan harga boleh dapat harga murah. Kita boleh minta harga menu rahmah. Siapa yang tak suka menu rahmah, tak apa, kita tukar menu halimah. Kita tukar. Kita tukar. Siapa yang sensitif dengan menu rahmah, kita tukar nama menu halimah. Kesimpulannya, kita cari makanan yang berkhasiat untuk anak-anak kita. Itu matlamat dia, dengan isteri kita dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita habiskan kuliah ni, saya pesanlah, kita kena tengok anak-anak kita rambut. Tengok rambut mereka. Kalau rambut dah kering tu, rambut kering kan doktor, kena rujuk doktor lah. Rambut kering, warna merah-merah tu, kuning, kuning kan merah kan, mana tak cukup zat dah, tak cukup vitamin, tak cukup air, tak cukup zat. Anak kita kena tengok. Pesan kat kawan-kawan kita. Saya pergi rumah kawan saya, pergi rumah kawan saya, anak dia kecil duk main. Saya main salam dengan saya, tengok rambut anak dia, ya Allah, rambut anak dia. Saya tahulah bukanlah kata itu sebab lahir ke apa. Tengok, saya kata anak hang ni tak minum air ke? Dia kata tak suka sangat minum air, sehari minum setengah botol, setengah cawan dia. Saya kata mana cukup ni, kata budak kena minum air banyak, nak mesak. Memang anak dia ada masalah kesihatan. Antara punca dia tak cukup minum air. Saya pesan, tapi bukanlah minum air banyak-banyak, saya lagi buah pinggang pula kan. Dia kena sederhana lah. Itu kadang-kadang kita benda yang remeh, minum air banyak. Lepas tu kita kena bagi budak-budak makan sayur. Sayur ni tuan-tuan tak susah. Tuan-tuan boleh blender sayur tu, bubuhlah topping sikit atas dia, bagi tak nampak sayur. Buat topping sikit. Jadi kita kena pandai lah. Yang penting matlamat kita nak dapat pahala sedekah bagi makan yang berkhasiat. Jadi saya rasa cukup sekadar tu tuan-tuan, dan kita mohon maaf atas segala penyampaian yang tidak mencapai tahap yang sepatutnya, dan apa kesilapan yang disampaikan. Ada apa-apa soalan sebelum kita balik? Tak ada?
Ya, saya. Keselamatan. Keselamatan kena ada lelaki jagalah. Dia macam ni, dia tak dalam benda-benda yang menyebabkan keselesaan, keselamatan seperti itu, dia bukan termasuk dalam nafkah yang ditetapkan lah. Dia itu budi bicara lah, budi bicara, benda boleh bincang lah. Dia keselamatan ni dia benda yang keseluruhan, tanggungjawab pemerintah, ulil amri pun kena jaga keselamatan. Jadi mana kata kalau kata nak harap laki kan, ayolah kan, nak kena pasang kamera lah pula lagi kan, nak kena pasang wire elektrik, pagar elektrik, tengok benda-benda tu semua subjektif. Dia syarat yang Islam tetapkan mudah ya, basic needs. Lebih-lebih itu pahala lah. Jadi kalau suami dia bekalkan kamera kat rumah isteri dia, dia bubuh pagar elektrik kat rumah isteri dia, suami dia dapat pahala lah. Mana suami dia dapat pahala lebih. Kesimpulannya, pendek kata apa yang kita belajar, the more we do to our family, the more pahala kita dapat. Kan? Jadi tuan-tuan, kalau isteri nak pakai kasut, laki pergi bubuh kasut kat isteri, dapat pahala. Kan? Kan? Jadi mana kata kita ambil kasut isteri, kita tolong pakai kan, dapat pahala. Suami nak pakai kasut, isteri tolong bubuh kasut kat suami, dapat pahala. Kalau pandang dari sudut pahala, kita settle banyak masalah. Tapi cuba kalau buang pahala, isteri pakaikan kasut dekat suami, isteri pakaikan stokin dekat suami, nanti family marah lah, sister Islam marah. Oh, ini patriarki, ini orang perempuan diperhambakan. Nampak tak tuan? Kita kata kita nak cerita bab pahala. Isteri pakaikan stokin untuk suami, suami pakaikan tudung kat isteri. Tak boleh, laki tak boleh pandai, tak pandai pakai tudung, rosak tudung perempuan. Saya bab tudung ni serik lah nak pegang tudung orang perempuan. Silap pegang dia lari line tu habis, kena setrika balik. Jangan. Itu dah, kita laki buat benda yang kita boleh buat lah. Jadi sebab tu kita bincang bab pahala. Siapa nak dapat pahala lebih? Jadi anak-anak pun didik macam tu. Kan kadang-kadang saya dengan anak saya suruh mereka basuh pinggan. Siapa nak pahala lebih basuh pinggan? Macam tu. Kita berebut, bagi mereka berebut nak pahala. Kalau kat mak tafih dulu, orang perempuan, budak-budak perempuan, siapa basuh pinggan dapat kahwin dulu. Berebut budak perempuan nak basuh pinggan. Ataupun siapa basuh pinggan dapat suami soleh. Itu. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa cukup sekadar itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang, peralatan, equipment, kemudian bayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insyaAllah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada anjuran ke apa, tak ada, yang semua percuma je kita bagi, insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.